Salam sejahtera. Adakah Papagomo akan disaman 1 bilion? Itu satu pendedahan yang menarik untuk Papagomo selepas beliau menyebarkan berita yang tidak benar. Meskipun dia kata breaking news, ahli parlimen PKR dikabarkan menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri. Dia kata dalam tulisan ini yang tersebar ini dikabarkan telah menarik sokongan. Ini bohong. Perkataan telah itu adalah perkataan yang benar sudah berlaku. Jadi ini satu fitnah yang memang tak boleh kita terima sama sekali. Akhirnya Papagomo terpaksa jilat ludah sendiri, meludah di muka sendiri. Lebih kurang macam itulah. Papagomo ni kadang-kadang kita terfikir juga kan dia ni memang berani punya orang lah. Kita pujilah, kita mau puji dia sikit lah. Berani punya orang tapi berani di tempat yang tak betul. Memfitnah dia berani, menyebarkan berita tak betul dia berani. Tapi yang benda lain entahlah. Kalau betul dia berani. Ini satu cabaran kepada Papagomo. Kalau betul-betul lah dia berani, pergi bertanding pilihan raya. Ambillah mana-mana kawasan pilihan raya. Yang aku hairan Perikatan Nasional tidak pula melantik Papagomo sebagai calon pilihan raya. Kenapa tidak lantik Papagomo? Lantiklah dia atau calonkan dia. Paling syok sekali kita nak tengok. Benarkah Papagomo tu lebih hebat daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Kalau boleh, pergilah hantar Papagomo bertanding dalam pilihan raya di Tambun. Lawanlah dengan Anwar Ibrahim. Kita nak tengok berapa ribu undi yang boleh diterima oleh Papagomo. Ataupun silap-silap hari bulan, Papagomo hanya menggunakan fakta-fakta yang hanya bersifat fitnah. Akhirnya belum sempat menang dah masuk dalam penjara. Itulah yang mungkin akan berlaku. Hari ini disahkan ludah kena di muka Papagomo apabila Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Chang Lee Kang merangkap naib Presiden PKR dan ahli Parlimen Tanjung Malim menyifatkan dakwaan 11 ahli Parlimen PKR akan berpaling tada sebagai mengarut. Dia kata ini mengarut Rafizi dan Nik Nazmi letak jawatan kabinet untuk menjaga adab dan semangat demokrasi. Yang lain tak perlu nak menangguk di air keruh. Nokta, ujarnya dalam satu mesej WhatsApp. Inilah kan orang nak ambil peluang, terutamanya Papagomo. Seazri itulah dia mengambil peluang dalam keadaan yang terbuka ini. Berhabislah dia pergi pukul bola tanggung. Tapi dia lupa bahwa dia sekarang ini pun dalam masalah besar. Perbicaraan-perbicaraan berkaitan dengan fitnah-fitnah tertentu. Saudara, ia ikoran senarai 11 ahli parlimen tersebut yang tular semalam. Senarai tersebut juga adalah palsu. Kesemua 11 yang dinamakan juga adalah penyokong Datuk Seri Rafizi Ramli. Senarai 11 ahli parlimen tersebut adalah seperti berikut. Datuk Seri Rafizi, Nik Nazmi, Chang Lee Kang, Tan Kar Hing, Akmal Nasrullah, Wong Chen, Zahir Hassan, Said Ibrahim Sedno, Lee Chian Chung, On Abu Bakar, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun, Naib Ketua Bersatu Datuk Sri Sanjeevan enggan mengulas berkenaan senarai ahli Parlimen PKR palsu yang dikatakan telah menarik sokongan mereka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mengapa buang masa mengulas perkara ini sedangkan senarai tersebut palsu, katanya. Timbalan Presiden MIPP S. Subramaniam bagaimanapun percaya bahwa senarai tersebut adalah benar. Subramaniam ni macam mana lah dia boleh percaya kepada orang yang menyebarkan berita palsu ni? Macam mana dia boleh percaya dengan Papagomo ni? Senarai tersebut ialah benar tapi PN tidak terlibat dalam perkara ini, katanya. Ini hal dalaman PKR. Mereka mahu menarik diri kerana memperoleh kerusi mereka. Ehsan daripada Rafizi, katanya lagi. Okeylah. Jadi itulah kesian Papagomo, terludah di muka sendiri, kena muka sendiri, kedapatan membohong, kedapatan memfitnah. Jadi adakah 12 ahli parlimen ini akan menyaman Rafizi? Kita tengoklah nanti. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baiklah, saudara, ini satu kejutan paling hebat yang berlaku dalam PKR. Rupa-rupanya berita baiknya ialah
Nick Nazmi menyatakan mereka hanya berundur dari kabinet, bukan PKR. Padan mukalah mereka yang selama ini cuba nak menghancurkan PKR, yang cuba nak mahu memporak-porandakan PKR. Akhirnya jawapan kepada persoalan besar sama ada tim Rafizi Ramli akan berundur daripada PKR atau tidak, terjawab sudah. Disahkan oleh Nick Nazmi bahwa mereka hanya berundur dari kabinet, bukan PKR. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan sekali-kali mengkhianati perjuangan PKR. Saudara, para pemimpin PKR bukan seperti pemimpin-pemimpin yang lain kini. Semua yang tidak berguna, yang suka mengkhianat sudah pun keluar daripada PKR. Seperti Zuraida Kamarudin, Azmin Ali, dan banyak lagi lah pemimpin-pemimpin PKR yang kurang berguna itu akhirnya sudah keluar daripada PKR. Jadi yang tertinggal sekarang dalam PKR ialah orang-orang yang kental. Walaupun kalah, mereka tetap bersama PKR, cuma mereka mengamalkan prinsip, yaitu kalau kalah, letak jawatan. Nick Nazmi kata mereka hanya berundur dari kabinet, bukan PKR. Ini satu berita baik untuk Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, dan Nurul Izzah Anwar. Nick Nazmi Nick Ahmad yang telah mengumumkan peletakan jawatannya semalam bersekali dengan Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli telah pun menegaskan bahawa mereka hanya berundur dari kabinet dan tidak sama sekali akan berundur dari PKR. Ini barulah anak jantan. Ini barulah penjunjung prinsip perjuangan PKR yang sebenar. Mereka tidak akan sesekali berundur daripada PKR. Ini yang terbaik. Kami letak jawatan. Kami tak akan hianati parti, kata beliau menerusi X. Jadi selepas ini, Papa Gomo jangan sibuk-sibuk lagi nak memfitnah, menyebarkan berita yang tidak baik. Kononnya Nick Nazmi, Rafizi Ramli, dan 11 lagi pemimpin PKR nak keluar parti. Itu semua bohong belaka. Orangnya Nick Nazmi sudah pun menyatakan kebenaran. Kenapa pula Papa Gomo yang kamu percaya? Sedangkan Papa Gomo sudah terbukti beberapa kali memfitnah, kalah saman fitnah. Tapi masih juga tak serik-serik. Entahlah apa hukuman yang patut diberi kepada Papa Gomo, barulah dia berhenti memfitnah. Ahli Parlimen Setiawangsa tersebut meletakkan jawatan sebagai Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berikutan kegagalan beliau untuk mempertahankan jawatan naib Presiden PKR. Nick Nazmi dan Rafizi kini sedang bercuti sehingga tarik kuat kuasa peletakan jawatan mereka. Penegasan yang dibuat oleh Nick Nazmi juga sekaligus meniadakan dakwaan palsu bahawa beliau dan 11 ahli parlimen lain akan menarik sokongan mereka kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nick Nazmi bercuti hingga 3 Julai. Peletakan jawatannya berkuat kuasa pada 4 Julai. Saudara-saudara sekalian, dakwaan 11 ahli parlimen berpaling tadah itu mengarut. Rafizi, Nick Nazmi letak jawatan kerana jaga adab. Jadi sekarang ini kita pun tak tahulah adakah Papa Gomo rasa malu ataupun biasalah Papa Gomo ni kadang-kadang macam tak pernah rasa malu lah kan. Yang dia tahu sebar saja dan sebar saja. Yang kesiannya tu ialah orang yang menikmati fitnah-fitnah tersebut. Maci-maci, paci-paci, datuk-datuk, nenek-nenek, semua pula yang akan terpalit menikmati bersama fitnah yang ditabur itu. Jadi sekian dulu, disahkan bahawa 11 ahli parlimen yang didakwa mahu berpaling tada, menyokong atau menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim, telah menyatakan bahawa mereka tidak akan berpaling tada, dan berita ini berita baik untuk Anwar Ibrahim, berita buruk untuk Papa Gomo. Papa Gomo berhentilah daripada membuat fitnah yang tidak berguna itu. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazili Unity Channel. Pertama sekali, Kabinet Anwar makin panas. Spekulasinya makin panas. Ada yang menjangkakan Nurul Izzah akan jadi Menteri Besar Selangor, tidak akan jadi menteri. Wah, itu memang paling hebat lah kan.
Tapi untuk menjadikan Nurul Izzah sebagai Menteri Besar Selangor, Nurul Izzah perlu bertanding dan mempunyai kerusi dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Menggantikan Amiruddin Syari. Bolehkah itu berlaku? Kedua, bagi menjadikan Nurul Izzah sebagai menteri pun perlu juga sebuah kerusi. Nurul Izzah juga perlu kerusi. Sebab kalau dia tidak ahli parlimen, dia tidak boleh dilantik sebagai menteri. Jadi, mana satu yang akan lebih penting? Dalam pada itu, spekulasi kabinet baru Anwar makin panas dan macam-macam yang dicadangkan. Ikuti terus ulasan ini sebab semuanya menarik. Semua mata kini tertumpu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR susulan peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi. Kesan politik daripada pemilihan PKR pada Sabtu lalu mencetuskan spekulasi mengenai siapa lagi yang mungkin mengundurkan diri dan siapa pula bakal mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Walaupun Nurul Izzah Anwar menang jawatan timbalan Presiden PKR, namun pada 9 Mei ini dia menjelaskan tidak berminat menyertai kabinet. Jadi bila Nurul Izzah menyatakan dia tidak berminat untuk menyertai kabinet, ada banyak kebaikannya. Pertama, Nurul Izzah boleh menumpahkan segala keringat dan tenaganya untuk membangun PKR daripada bawah dan tidak perlu sibuk-sibuk berada di atas. Kedua, Nurul Izzah juga tidak perlu menjadi ahli parlimen. Jadi, itu sebabnya ada yang menjangka Nurul Izzah mungkin akan jadi Menteri Besar Selangor atau Menteri Besar Negeri Sembilan. Karena ada yang menjangka Negeri Sembilan sebab Negeri Sembilan, Menteri Besarnya adalah daripada KEM Rafizi Ramli. Jadi, adakah Ketua Menteri Besar Negeri Sembilan akan letak jawatan lalu mengosongkan jawatan Menteri Besar itu dan akan diisi pula oleh Nurul Izzah. Tapi Nurul Izzah perlu menang dalam pilihan raya. Kalau tidak, dia tidak boleh menjadi Menteri Besar. Bagi 4 naib Presiden PKR, terdapat banyak spekulasi sama ada R. Ramanan yang kini merupakan timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan naik pangkat ke jawatan Menteri. Ramanan satu-satunya muka baru dalam senarai naib Presiden PKR, manakala 3 lagi penyandang memegang jawatan itu sejak dari penggal sebelumnya. Ramanan sebelum ini ialah bendahari MIC. Kenaikan mendadak Ramanan dalam kepimpinan PKR dalam tempoh 4 tahun kebelakangan ini pernah dikritik oleh Rafizi yang berpendapat ahli baru sepatutnya bermula dari bawah. Namun begitu, Ramanan memperoleh jumlah kedua tertinggi dalam kalangan 4 naib presiden selepas Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Bagi Amiruddin, perkembangan terbaru menghidupkan semula spekulasi sejak tahun lalu bahwa dia mungkin dipindahkan ke jawatan persekutuan. Mengikut logik, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul disebut bakal menggantikan Amiruddin sebagai Menteri Besar sambil dia sendiri merancang langkah seterusnya menjelang tamat tempoh pelantikannya sebagai senator pada Disember 2025. Zafrul akan kehilangan jawatan kabinet apabila tempoh perkhidmatannya sebagai ahli Dewan Negara tamat dan tidak boleh dilantik semula kerana telah mencapai had penggal. Namun perlu diingat, Amiruddin pernah menyatakan pada tahun lalu dia akan kekal sebagai Menteri Besar hingga tamat penggal 2028 berdasarkan nasihat Sultan Selangor bagi menjamin perpaduan dan kestabilan. Pada masa sama, Zafrul kekal sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO walaupun pernah didekati oleh PKR berkenan kemungkinan menyertai parti itu. Dia juga menafikan spekulasi tentang pelantikannya sebagai Menteri Besar Selangor tahun lalu. Tambahan pula, Zafrul kini bukan adun Selangor. Ini bermakna untuk layak menjadi Menteri Besar, dia perlu terlebih dahulu memenangi pilihan raya kecil di negeri itu. 2 lagi naib Presiden PKR, Menteri Besar Negeri Sembilan Aminuddin Harun dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang. Antara pemenang yang tersingkir dalam pemilihan PKR termasuk Ketua Pemuda PKR yang baru, Kamil Munim, yang juga setiausaha politik Anwar sebagai Menteri Keuangan. Kamil memegang jawatan itu tanpa bertanding. Penyandang dahulu, Adam Halim yang kini timbalan Menteri Belia dan Sukan, pula bertanding dan menang bagi jawatan dalam Majlis Pimpinan Pusat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail tidak memegang sebarang jawatan dalam parti meskipun memegang portfolio kabinet yang penting. Dia sebelum ini pernah mempertimbangkan untuk bertanding jawatan timbalan presiden tetapi akhirnya mengundur diri bagi memberi laluan kepada Nurul Izzah. Timbalan Menteri Perpaduan Negara K. Sarawasti pula tewas dalam usahanya untuk menjadi anggota ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR dan Ketua Cabang Bukit Bintang. Sebelum ini, naib Presiden lantikan PKR tetapi tidak menawarkan diri untuk bertanding semula jawatan itu. Terdahulu hari ini, kedua-dua Rafizi dan Nik Nazmi mengumumkan telah menyerahkan surat peletakan jawatan masing-masing. Rafizi yang sebelum ini menyatakan akan berundur ke bangku belakang sekiranya tewas. Berkata, dia tidak lagi mempunyai mandat parti untuk menerjemahkan agenda ke dalam program kerajaan. Nik Nazmi pula tidak pernah menyuarakan hasrat sama, tetapi menyatakan kegagalannya mempertahankan jawatan sebagai faktor utama keputusan tersebut. Kedua-dua menteri itu akan menggunakan baki cuti tahunan sehingga hari terakhir mereka di pejabat pada 17 Jun dan 4 Julai. Banyaklah komen daripada netizen berkait isu ini. Uday B kata, turun naik dalam politik ini adalah perkara biasa dalam sistem demokrasi. Senario begitu akan menambah pengalaman dan kematangan ahli-ahli politik tersebut. Ahli politik yang tidak pernah mengharungi sebarang tribulasi tidak akan menjadi pemimpin yang baik dan berkesan. Cumanya jangan pernah merajuk dan melompat ke ladang yang hijau dan subur. Orang ramai akan melabelkannya sebagai oportunis. Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri telah melalui liku-liku yang sukar, tetapi akhirnya diterima juga sebagai negarawan. Datuk Seri Rafizi Ramli akan bangkit kembali apabila tiba masanya. Akhirnya kita kena percaya dengan keadaan dan qadar Allah, kata beliau. Kotaro Minami kata, peletakan jawatan oleh Rafizi mungkin tidak mendatangkan sebarang kesan kepada rakyat. Malahan, ramai yang boleh terima disebabkan kegagalan beliau berfungsi dengan baik sebagai Menteri Ekonomi. Namun, lain pula Nik Nazmi, beliau agak berkesan di dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Alam Sekitar dan tekun melawat tempat-tempat yang bermasalah, kata Kotaro Minami. Apalah pendapat anda semua untuk isu spekulasi kabinet baru Anwar? Kita jumpa lagi. Bye-bye.